Datuk Yang di-Pertua, tadi saya pun sebutkan ini kerana akta. Dan Yang Berhormat Timbalan Menteri, memang dia tiap-tiap hari dia asyik dengan permasalahan Kementerian Pelajaran, kerana beliau mempunyai hampir 10,000 sekolah. Itu pun sibuk dia sampai itu bekalan elektrik pun ke setengah-setengah segelintir sekolah pun tak sampai. Sebab dia terlalu sibuk. Dan dengan sibuk dengan masalah hampir 10,000 sekolah ini, dia sekarang nak melihat masalah yang wujud di IPTA, mungkin tak cukup masa lah mungkin. Dan sebab dia kata autonomi sekarang pun ada, adalah apa masalah sekarang, itu bukan satu pandangan yang bernas. Kalau ada autonomi, mengapa dalam lebih 4 tahun ini pertukaran naib Chancellor berlaku di Universiti Malaya? Kalau ada autonomi, ini tidak akan berlaku. Nah, ini satu hakikat dan kenyataan yang tak dapat dilihat oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sebab itulah Kepong, memang sebab tu Kepong sebenarnya, saya rasa Kepong pun pembohong besar. Ya. Mana ada 4 naib Chancellor dalam tempoh 4 tahun. Universiti Malaya antara tahun 2006 hingga 2010 hanya 2 naib Chancellor saja yang dilantik. Kerana tempoh seorang naib Chancellor ialah 3 tahun. Macam mana Kepong boleh kata sampai 4? Ya, ini yang menjadi masalah. Sesibuk-sibuk saya pun tak adalah macam sampai Kepong, sampai tak ada maklumat yang betul dan tepat. Jadi Yang Berhormat Kepong, ya, kena betulkanlah sikit, ya, maklumat tersebut. Jangan buat kenyataan yang melulu, ya, tanpa tanpa fakta yang sebenarnya. Tuan Yang Pertua, sebab itulah Yang Berhormat Kepong menyebut tentang pelantikan naib Chancellor menggunakan pelantikan politik. Ini pun pada saya tidak betul. Kita melantik seseorang naib Chancellor berasaskan kepada kredibiliti dan juga integriti kecemerlangan akademiknya. Sebab itu kalau Kepong nak berhujah dalam bab tersebut, saya boleh bangkitkan kenapa UNICEF naib Chancellornya, siapa yang melantik kalau bukan Kerajaan Negeri Selangor? Dan sekarang apa jadi kepada UNICEF? Pelajar pun dah tak ramai. Itu kerana pelantikan politik lah tu. Ini kena Yang Berhormat jangan double standard, ya. Okey, ledang. Ledang membangkitkan tentang perkara kes pelajar-pelajar yang ada kes jenayah, ya. Saya ingin memaklumkan di sini, sebab itu dalam akta ini, ya, kalau Yang Berhormat Ledang lihat pasal 10 ni, ya, maafkan saya, pasal 14, ya, subsection 1, jika seorang pelajar sesuatu institusi dipertuduh atas satu kesalahan boleh daftar, ya, ataupun kes-kes jenayah, dia boleh mengikut budi bicara ketua eksekutif digantung daripada menjadi seorang pelajar. Maksudnya di sini ialah tindakan gantung boleh diambil kepada pelajar tersebut. Kepong bangun lagi, Ahmad. Syukurlah Kepong. Dan kemudian saya ingat Yang Mat nak bagi jalan Kepong. Semua orang nak pergi Hulu Selangor lah, Kepong. Ini penting, bukan pergi Selangor. Datuk Yang di-Pertua, saya nampak Yang Berhormat Timbalan Menteri, dia berikhtiar lah, kita setuju dia berikhtiar untuk menjawab. Dan dari segi UNICEF Negeri Selangor, kita patut mendengar cerita yang sebenarnya, cerita yang sebenarnya.
kebanyakan tak kena mendengar yang amat berhormat Menteri Besar yang baru. Tak kena mengenal dengannya. Kita mesti dengar cerita yang sebenarnya. Jangan itu dia terlalu sibuk lah. Dia anggap bila kita lantikkan naib chancellor kita gunakan kriteria yang sama seperti guru besar. Itulah masalah Kangnya. Tak boleh kita gunakan kriteria untuk melantik guru besar sama seperti pelantikan naib chancellor dan mengenai 4 vice chancellor itu. Saya berharap yang berhormat kembali ke pejabat untuk mengkaji. Oh, dia kata itu satu term cukup dah untuk naib chancellor dan sebagainya, yang kalau cukup term kita tamatkan. Itu bukan itu cara biasalah, dia kata. Satu naib chancellor memang mempunyai, dia perlu masa untuk menunjukkan kebolehan. Ya, ringkaskanlah Kepong. Itulah. Saya beri nasihatlah kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, kerana dia terlalu sibuk dengan 10,000 buah sekolah, dan kita perlu mengkaji hal ini dari segi Institut Pengajian Tinggi. Saya boleh perjelaskan. Sebab itu saya kata Yang Berhormat pun mungkin tidak faham proses pelantikan Naib Chancellor. Pertama, Naib Chancellor akan diganti jika sekiranya tamat tempoh kalau dia akan bersara, ya. Dan kalau sekiranya dalam tempoh 3 tahun prestasinya pun tidak menggalakkan, maka dia juga perlu ditukar. Tapi perkara yang menjadi penting di sini sekarang ni ialah tuduhan Yang Berhormat mengatakan dalam tempoh 4 tahun sampai 4 naib chancellor. Itu tak betul. Kita bersetuju, dan sebab itu ada universiti yang naib chancellornya cemerlang, maka lama dia menjadi naib chancellor di universiti berkenaan, tidak timbul masalah. Banyak contoh kalau kita nak sebut universiti yang naib chancellornya, ya, memegang jawatan tersebut begitu lama kerana kecemerlangan akademik dan kepimpinannya. Jadi sebab itulah pada saya apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kepong adalah tidak begitu tepat.